Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamin bi khair amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله تعالى الأمانية أو كما قال. Hormati dan kuasa masjid, tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama selamanya sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan sayang Allah Subhanahu wa taala masih panjang dan umur kita sampai ke saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh ambil, yang mana mudah-mudahan tercatat sebagai satu amal kebaikan di sisi Allah insya-Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri bi ta'atillah. Kebahagiaan dalam kebahagiaan yang paling membahagiakan kata Nabi, tulul umri, panjang umurnya, bi ta'atillah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menjadikan salah satu daripada asbab yakni membuktikan bahawa umur yang panjang ini dalam keadaan kita buat mentaati Allah Subhanahu wa taala, dijalankan dalam bentuk yang mana mudah-mudahan memberikan satu keuntungan suatu mana untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana sedang hari ini kita dekat dengan penghujung bulan Muharram. Pada tahun yang baru akan beralih bulan yang baru, akan masuk bulan yang kedua dalam bulan Islam. Dalam tempoh beberapa hari lagi membuktikan bahawa umur kita hari ini semakin panjang dari segi angka dan pendek dari segi yang akan datang. Seolah-olah kita ni seperti mana ubat nyamuk tuan. Ubat nyamuk dicucuk bila kita lahirkan, ada yang dah dicucuk 40 tahun, ada yang dah dicucuk 50 tahun, ada yang dah kena cucuk 60 tahun. Maka yang sedang berlalu, yang telah berlalu itu lama. Yang akan datang itu wallahu a'lam bishawab. Ma'ruf bagi semua orang, budak-budak kecil pun tahu. Ubat nyamuk bila kita pasang dia makin pendek. Tak pernah kita beli ubat nyamuk kita cucuk kuih panjang, panggil ubat nyamuk gila. Ma'ruf dah, budak-budak kecil pun dia tahu benda ni. Maka kita pun sepatutnya tahu dah berapa puluh tahun Allah menghidupkan kita, dan yang akan datang kita tak tahu berapa. Tazkirah yang Allah datangkan hari-hari kematian yang berlaku ni tak perlu, tak berhajat pada umur yang tua. Orang yang muda pun mati, hatta baby yang belum melihat dunia pun Allah boleh matikan dia dalam kandungan. Kehadirin muslimin muslimat rahmati Allah, dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab 40 hadis akhir zaman, Nabi SAW sebut al-ibadatu bil haji ka hijratin ilayya. Hadis yang pendek tuan-tuan, ulama syarah hadis lebih daripada 5-6 muka surat. Sebab apa? Haji ini berkaitan dengan orang-orang ataupun umat akhir zaman. Maka kita umat akhir zaman, al-ibadatu fil haji, beribadah di saat huru hara, beribadah di saat kemaksiatan yang penuh berlaku, beribadah di saat kemungkaran yang penuh berlaku hari ini. Maka Nabi mengganjarkan hijratin ilayya, seolah-olah kamu berhijrah kepada aku. Kita sedia maklum peristiwa hijrah macam mana. Yakni yang pertamanya dalam tempoh 13 tahun, yang pertama Nabi membenarkan sahabat-sahabat meninggalkan kota Mekah. Yang pertama di kota Habsyah dulu.
Nah, bila ditekan habis-habisan umat Islam hingga ada yang berkorban, hingga ada yang terbunuh, hingga ada yang disiksa habis-habisan. Antaranya Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha dibunuh dia, disulah daripada kemaluan tembus sampai ke mulut, dibawa keliling kota Mekah, memberikan amaran dan peringatan kepada penduduk Mekah, jangan kamu ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum bagaimana suaminya juga terkorban syahid, yakni Sayyidina Yasir radhiyallahu anhu. Kita biasa mendengar kisah bagaimana Khabbab al-A'rab radhiyallahu anhu juga kena benda yang sama. Disiksa habis-habisan oleh majikan dia, disiksa oleh puak-puak pembesar musyrikin. Sebab Khabbab al-A'rab ini senasib dengan Bilal bin Rabah. Cuma Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, adapun Khabbab al-A'rab dia masih lagi dengan status hamba. Maka mereka boleh memperlakukan dengan pelbagai bentuk benda pada dia, sehingga akan dibawa Khabbab al-A'rab, dibawa di tengah-tengah padang pasir, dibogelkan dia dan dipakaikan dengan pakaian besi. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, cuba bayang tengah panas, bogel, buah bubuh pula dengan pakaian besi. Allahu Akbar. Hingga diceritakan bagaimana kulit-kulit Khabbab al-A'rab ini melekat di baju-baju besi. Allahu Akbar. Kita tu main pakai motor, mayang lohong kadang-kadang petang tengah hari atas main Jumaat tadi, kita main pakai motor di masjid dengan membawa garas. Esok mayang lohong pakat main naik motor belakang. Kalau pergi surau-surau, kalau main masjid-masjid, tengah hari itu pakai motor yang duduk tengah panas. Esok pakat semua pakai kemplekat, jangan pakai sepeda, nak pergi rasa selapis. Habis parking motor tu, habis semayang, dalam sejam, setengah jam lah kita semayang. Nah, kita sampai pukul 1, habis semayang dalam pukul 1:30, insya-Allah. Keluar tu jangan tepuk lah pusing. Nah, jangan tepuk. Duduk tengah panas tu lompat nak dengan kemplekat, dengan bukok, cuba tengok sekali lagi jadi. Baru kepanasan kosong. Cuba bayang kalau besi yang duduk tengah panas di tuan-tuan, Allahu Rabbi. Maka itulah nasib Khabbab al-A'rab. Di zaman awal Islam di Mekah itu satu cabaran yang cukup kuat, hingga kan di pulau tidak ada makanan. Maka Nabi mengarahkan kepada sahabat, di manakah untuk mereka ini keluar daripada Mekah ke Habsyah terlebih dahulu. Sebab di sana Nabi telah tahu ada seorang raja namanya Najasyi, yang dia ini cukup adil, yang dia memberikan perlindungan mana-mana orang yang berlindung di bawah negara dia. Allahu Akbar. Maka sahabat pergi hijrah yang pertama. Yang kedua, selang beberapa tahun barulah Allah mewahyukan kepada baginda Nabi SAW, tinggalkan kota Mekah, pergi ke kota Madinah, bina kekuatan di sana. Maka berhijrahlah umat Islam sewaktu itu pergi ke Madinah. Maka ini hijrah umat yang terdahulu. Maka hijrah kita di akhir zaman ni apa ni teman? Adakah kena tinggalkan kawasan kita? Jawapannya tidak. Nabi dah sebut sewaktu sampai di Madinah, maka Nabi keluarkan satu hadis, tidak akan berlaku lagi peristiwa hijrah seperti ini, yang di dalam bentuk makan, dalam bentuk tempat. Yang ada hijrah, yakni bermujahadah daripada perkara maksiat. Yang itu Nabi sebut. Maka hadirin rahmati Allah, kalau kita nak lari di mana pun tak ada tempat yang tidak ada melakukan perkara maksiat, tak ada. Balik saya lagi beli tiket, Nabi mana tanya ni? Nabi Mesir, dia kata Nabi Mesir tak ada maksiat, di sana juga ada maksiat yang berlaku. Tahun lepas dapat tangkap pelajar Malaysia yang berada di dalam kelab mana, yang sangat menyedihkan pelajar tersebut pengajian Islam. Allah Rabbi, tuan-tuan, bagaimana pengharapan mak ayah di Malaysia seronok. Anak masuk Azhar, cerita kat pak nakal, cerita kat jiran, cerita kat punya ramai orang, dan anak di sana berada di dalam kelab mana. Hujung tahun kami buat tanggapan di Pasaraya, tengok Allah Rabbi, berada di bumi Ardul Kinanah, di bumi para anbiya pun masih lagi boleh melakukan pada perkara maksiat. Maka tidak pelik di seluruh dunia ada benda maksiat. Di Mekah, yang mana dua bumi haram itu pun, yang mana bumi yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, tak boleh masuk. Dalam hal yang demikian, sudah ada di sana perkara maksiat yang berlaku. Pergi tengok lambat lepah orang curi, ini perkara maksiat yang berlaku. Nah, dan jangan ingat di bumi Mekah dan Madinah tidak ada pelacuran. Ada, tuan-tuan, cuma kita tak pernah jumpa, dan kita tak pernah pergi di tempat-tempat gelap yang macam itu. Ada tempat perjudian, tuan-tuan, cuma kita tak pernah sampai. Tak pernah lalu tawif bawa.
Motor yang bawa orang panggil motor itu gila orang panggil. Kita turun hotel, dia kata okey, jemput Ustaz. Petang ni kita ada 2 program. Program pertama kita akan pergi insya-Allah Mi'raj Umrah ke, kita akan pergi Lontar Jamrah ke, pinat bah yang pertama. Jadi bah yang kedua ni kita akan pergi Maidudi. Siapa nak pergi ada. Kalau ada macam tu, ikat mutawif tu tahu tengah panas buat baca Fathah al-Arab. Tak pernah orang buat. Nah, tapi di sana juga ada perkara maksiat yang sedang berlaku. Bagaimana Allah datangkan bala dan sebagainya, kita tengok 2-3 hari lepas. Sebab apa? Di sana juga ada perkara maksiat yang berlaku. Seluruh muka bumi ini ada perkara maksiat yang berlaku. Maka tidak ada tempat yang kita nak lari, melainkan daripada jalan kita bermujahadah daripada perkara tersebut. Hadirin muslimin muslimat dan rahmati Allah, maka hijrah apa? Mujahadah apa yang kita kena buat? Jangan kita faham ibadah hanya semata-mata dengan semayang. Jangan kita faham hanya semata-mata dengan bacaan Quran. Dan kita jumurkan dalam kepala otak kita ibadah ini semata-mata dengan sedekah zikir kita. Itu ibadah khusus yang memang wajib kita kena buat. Semayang mau bukan pilihan. Semayang bukan pilihan yang kita kerjakan. Semayang merupakan satu kewajiban. Tinggal dosa. Nah, dalam bab baca Quran sepatutnya wajib kita baca, bukan pilihan. Baca Quran sebab apa? Itulah satu risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kenapa ada pilihan pula? Kita sebagai umat Nabi SAW, kenapa kita memilih nak boleh nak baca kata tak? Sepatutnya tidak ada pilihan. Itu ibadah yang khusus kita dengan Allah. Sepatutnya ibadah yang kita diiktikad dalam solat kita sehari 5 kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku, inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupan dan kematianku kerana Allah. Maksudnya apa? Kehidupan seharian kita inilah yang diangkat sebagai ibadah. Semua kita tidur semalam, niat dalam hati aku ni sebab apa? Aku tidur untuk aku merehatkan tubuh badan, untuk esok ni untuk aku melakukan lagi ketaatan kepada Allah. Tidur kita diangkat sebagai ibadah. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab 40 hadis matan arba'in yang biasa kita dengar lah. Nah, saya tidak ada tempat saya rasa dalam satu daerah yang tidak faham bahasa Arab tak jumpa lagi takkan. Kalau bukan di masjid ni, di surau seberang. Kalau bukan di surau ni, kita tengok akan ada masjid yang berdekatan yang dengan kharat kita. Hadis yang pertama Imam An-Nawawi susun hadis yang berkaitan dengan niat. Sebab apa? Dia ajak kepada kita sumber permulaan foundation dia itu niat kita. Hidup kerana Allah diangkat sebagai ibadah. Pergi kerja, niat dah pagi-pagi siap dah aku pergi kerja ni sebab apa? Untuk aku melangsakan tanggungjawab aku. Untuk aku ni menunaikan tanggungjawab aku sebagai ketua keluarga nak mencari nafkah. Diangkat sebagai ibadah. Bukan pergi sebab ada urusan lain, tapi sebab apa? Itu tanggungjawab kita. Balik kerja tu dalam jam tu, balik sebab apa? Billahi ta'ala jam tu kira tegak. Sekali tekan dia, lepas tu tekan kelas, kira 2 pahala. Siapa yang gear automatik dapat pahala juga. Tekan minyak tu. Allah Rabbi, mudahnya. Banyaknya pahala kita dalam seharian, itulah ibadah kata Nabi. Allah Rabbi. Sebab tu mudahnya kita tentang nak boleh pada pahala hari ini senang. Nah, tetapi kenapa ramai yang memilih pada neraka? Kesemadan forum kita 40 hadis penawar hati Ustaz Rembo, Ustaz Syuari, forum tapi menggunakan kita hadis tu. Di mana ambil hadis Ramadan tumbang keberkatan, antaranya hadis yang saya baca semalam berkaitan kenapa manusia memilih neraka. Nabi cerita dekat sahabat, nah, kullu ummati, seluruh umat aku ni yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umat aku ni masuk dalam syurga illa man aba, kata Nabi, melainkan pada orang-orang yang enggan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah orang yang tak mau masuk syurga? Maka kata Nabi, orang yang tak mau masuk syurga ni orang yang mana dia asani, dia banyak mengingkari aku, dia tak mau taat kepada aku. Ini hari ini bila tak mau taat kepada Nabi, ikut jalan dia sendiri, ikut kepala otak dia, ikut logik dia, ikut liberal dia, semua dia ikut dia dalam keadaan ingkar kepada Nabi SAW.
Sebab tu tuan-tuan, mujahadah kita di akhir zaman ni benda apa ni? Yang pertama tuan-tuan, mujahadah daripada kefahaman ilmu kita. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, kita sedia maklum tak ada lah hijrah tu, maka hijrah kita dari segi fahaman ilmu. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, kita ambil salah satu daripada ibadah yang kita sentiasa lakukan bermula daripada zaman kita mula balik sampai hari ini, di antaranya solat. Dah berapa belas tahun, dah berapa puluh tahun kita duduk semayang ni tuan-tuan. Tengok daripada kefahaman ilmu kita agak-agak okey dah lagi. Takut-takut tuan-tuan, ibadah kita dulu kini selamanya dengan takut yang sama sahaja. Kata ulama, mudah dia buat satu tamsilan. Nah, amalan yang kita lakukan ni seolah-olah jambatan. Buat jambatan besar tara mana, cantik tara mana besar, kita buatlah liklak-liklak tara mana sekalipun, maka diperlukan foundation yang kuat untuk kita letak jambatan. Ni buat jambatan tu comel dah. Nah, maka buat besar mana pun, cantik mana pun, perlukan tapak untuk kita letak dia. Tapak tu yang lebih penting daripada jambatan. Jambatan yang kecil tapi tapak yang kuat sudah boleh dilalui, tapi jambatan yang besar tak ada tiang nak bubuh tuan-tuan, tak ada siapa orang di dalam. Maka amalan kita ni perlu dikuatkan dengan ilmu ya. Untuk kita kuatkan dia, untuk kita perkukuhkan amalan, wajib kena ada ilmu. Hari ni berapa ramai orang yang memberatkan pasal ibadah dia? Tak ramai. Bagi kita boleh semayang tu comel dah. Ya, comel. Tapi kenapa kita tidak cukupkan dengan ilmu? Ramai tuan-tuan dalam bab masalah semayang pun tak selesai. Minggu lepas hari Isnin, ini sekolah menengah kebangsaan Badung, Berbuk, berjemput tak panggil Allahu Rabbi tuan-tuan. Bacaan jam dak sekolah menengah hari ni. Bacaan tak lepas bi, dalam rukun fi'li tak selesai. Tanya seorang-seorang bab rukun ni tak lepas bi ni. Allahu Rabbi, kalau inilah generasi yang nak main macam ni tuan-tuan, bab semayang tak lepas tuan-tuan, macam mana ya untuk yang akan datang juga. 10 tu akan datang ini, mereka ni kena dia remaja yang dewasa. Tapi kalau Allah pun masih belum reti semayang, sekadar semayang ikut orang tuan-tuan, Allahu Rabbi. Hak mereka tak apa lah, baru belasan tahun ni. Hak kita ni lah 2-30 tahun duduk tak tahan puncak lagi, duduk ada lagi tuan-tuan. Saya minggu lepas, 2 minggu 3 minggu lepas semayang di Simat. Semayang di Simat Sungai tadi. Masuk waktu lohok, saya terus semayang di bawah di surau ni. Di ground floor tu dah surau. Jadi habis ambil uduk apa semua, kita pun habis semayang. Masuk dalam masjid, dalam surau tu ada 2 orang duduk tengah semayang. Dalam lingkungan umur 40-an ke 50-an. Jadi kita nampak depan mata kita sendiri. Allah yang ulama sebut kata kejahilan suatu hari akan terzahir. Kita tak boleh nak tutup tak mana. Betul tak? Jadi bila kita masuk dalam surau ni, dia pun tengah semayang menjadi macam biasa. Imam duduk di depan, makmum di belakang. Itu biasa, tertib jemaah yang biasa. Itu untuk 2 orang. Tapi bila saya nak masuk sekali, dia kena jadi macam mana kedudukan dia. Dia jadi position dia, saya kena duduk belakang imam, dia ni kena gear reverse. Nah, kena pergi main ke belakang lah maksudnya. Jadi saya main duduk di belakang. Nah, maksudnya jadi 3 layer lah. Saya main duduk di belakang, maka guna pendapat yang paling kuat. Bila main kita nak duduk di semayang jemaah dengan orang, jangan kita tahu tepuk dia, sebab mengganggu solat dia nanti. Pendapat yang paling kuat, jangan buat macam tu. Pendapat paling kuat kata takbir yang sekurang-kurangnya dengar pada dia. Tak perlu takbir dengar satu pasal raya lah. Oh, dia supaya azan, tak gaduh. Sekurang-kurangnya telinga yang kawan ni boleh dengar Allahu Akbar, dia dengar dan dia boleh main ke belakang. Jangan belah sangat ni. Bunyi ni tu, bunyi hantu ni. Kawan ni buat perkembang, dia ni ikut ke tak? Jadi sekadar sekurang-kurangnya kawan tu dengar. Jadi saya pun Allahu Akbar. Nampak anak mata dia tengok kita lah. Maksud dia tahu kata kita belakang. Duk tunggu, boleh tunggu, harap dia tak main. Jam. Jadi semayang kita terganggu tak? Terganggu. Jadi suruh pakai lapis 3 layer ni tak ganggu. Mana tu imam, mana makmum, mana ni tak tahu lah. Dia cacat berapa orang ni. Jadi tak apa. Dia tak main juga. Maka guna isyarat yang kedua, baru dengan cara menepuk dia. Jadi saya ni pun
Letak tangan di atas bahu kiri dengan sedikit menarik ke belakang. Ni maksudnya isyarat kata kita duduk belakang. Nak cakap tak boleh, nak hantar mesej pun tak boleh. Jadi dengan cara buat macam tu nak buat macam Nabi. Jadi bila letak tangan di atas bahu dia ni, kan tak tahu dia bawa, dia lawat tu. Kurang ajar tu. Hak ni kata jenis bodoh sombong orang bagi. Dia tak tahu punca. Sebenarnya dia dua kemungkinan. Sama ada dia tak kerti langsung, ataupun dia tak tahu macam mana kaedah untuk pi. Biasanya dia tahu, dia duduk biasa tengok dah, cuma tak tahu, dia duduk confuse ni. Nak pi kaki kiri dulu ke kaki kanan, nak lompat dua-dua ke, takat mana boleh gerak. Dia duduk fikir banyak sangat. Jenis tak mengaji, duduk biasa tengok saja. Ni jadi dia. Dia sampai ke sudah, sampai ke sudut ni tu keras. Jadi saya nak buat macam Nabi, ganggu solat kita ni, duduk puluh puasa ke dia. Duk cari kaedah mana dalam hati kata haram mufanno ni tak boleh ganggu. Geram kita ni. Dia tak mau main kita. Maka tuan-tuan, bila jadi macam tu, hilang kesempurnaan solat. Nabi sebut dalam hadis, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamami solat. Kesempurnaan solat sebahagian daripada kesempurnaan solat. Dia bukan termasuk rukun, tapi termasuk dalam bab kesempurnaan. Sah tetap sah, cuma tak sempurna. Daripada 100 tak dapat 100 lah, maksudnya macam tu, mudah faham. Nah, jadi bila macam tu duk jam tu 3 orang jadi 3 lapis. Allah takdirkan comel dah, datang lagi seorang hamba Allah. Bila hamba Allah iman, dia duk tengok nampak kata mesti dia pelik. Cuma alhamdulillah dia ni pun jenis mengaji juga, dia tahu nak duduk di mana. Kalau jenis hak tak erti ni, kawan imam duduk di depan, dia ni duduk di tengah, saya di belakang. Kalau jenis tak erti, dia main duduk belakang saya, tak jadi 4 lapis kata dah. Allah Rabbi dan tengok sebenarnya bila kita jahil ni satu hari akan terzahir pada orang. Tuan-tuan yang tak boleh baca doa langsung, pulullah doa sikit pun tak apa. Suatu hari orang akan main tepuk di belakang kita, menantu kita akan main nak semayang dengan kita. Doa ni kalau boleh, doa tahlil tu bacalah ulang sampai walaupun tak boleh ingat, tapi biar lazim dah di mulut. Bagi time mana pun boleh baca, cantik dah. Semayang mayat bagi juga boleh, walaupun bukan kita ahli dia, tapi bagi juga boleh. Kerana tahu mak ayah kita mati, kita lah boleh. Banyak tuan-tuan saya duk urus jenazah ni, tengok Allah, banyak anak-anak ni tak boleh buat. Alasan macam-macam. Ustaz selak-selak, bengok orang nak gerak. Ayah hang sekali tu yang tu peluang nak semayang, bukan payah, bukan ada rokok, bukan ada sujud, takbir 4 kali ya. Oh tak boleh Ustaz, sulak-sulak, sorong tak tak dah. Setiap bila mayang jenazah kena pakai, kena ada vokal. Sorong kena tone dia kena elok. Nah, tak ada. Tapi ada sah tuan-tuan Allah. Padahal benda tu 5 minit dia baca. Beli buku jenazah tu baca tuan-tuan. Solat jenazah, solat yang paling mudah tuan-tuan. Nah, doa bukan kena doa yang panjang, lama tak reti. Pak kita pun lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai. Tak ada doa panjang lah tu jadi. Perempuan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Sampai habis hak tu lah. Oh tak reti juga tu Ustaz, tak ada Ustaz, oi tak boleh, bukan tak mau tak apa Ustaz. Allah sayang tuan-tuan. Lepas tu persiapkan dalam bab ilmu ni, sepatutnya semayang ni dah selesai dah semua. 10 tahun duk semayang. Kita tengok orang yang dok negara duk main kerja di Malaysia, kita pergi restoran nasi kandang ni. Hari pertama ni bila orang India, orang Nepal semua di depa main kerja di kita, di depa boleh cakap kita. Dia tak boleh cakap. Dia cuma faham berdasarkan isyarat apa yang kita sebut. Contoh kita sebut TF, bos dia habaq dah. TF ayat dia jenis macam tu, hang tulislah macam mana pun tu TF. Dia tak faham TF dengan bahasa kita. Tapi dengan sebutan kita tu dia dah dapat tangkap. TF, okey macam ni. Mi goreng macam ni. Kalau tuan order pelik sikit, dia tak boleh buat mana. Kita habaq ada okey, nak sirap limau. Okey, dia semua. Ada tak ada, ya dulu. Okey. Dia buat nampak macam tulis panjang. Lepas tu saya kita habaq kurang mana. Okey juga. Padahal dia tak faham kurang mana. Saya kita habaq lagi limau pun 2 biji. Okey. Semua okey betul. Saya lagi habaq pula okey nak buat mi goreng, tak mau sayur. Mi goreng betul betul. Tak mau sayur tu tak ada dalam vocab dia. Jadi dia tu juga. Okey. Kita habaq, lepas tu minta nak buat telur dada sikit. Okey juga, telur dada tak ada dalam kamus, tapi okey dia tak okey.
Tak lagi dia buat main makanan kat kita, agak-agak makanan macam mana. Yang betul cuma perkataan ni dia tahu. Sirap 5 dengan mi goreng tu. Tak lain tak ada yang tak mau sayur pelok dada, tak ada. Sebab apa? Kefahaman awal dia kakak tu ya. Jadi solat kita kalau 2-30 tahun lepas macam tu tak ada masalah. Tapi tuan-tuan orang yang duk kerja macam ni setahun 2 tahun je, hebat dah lagi bercakap. Tuan-tuan, dia boleh cakap dengan fasih dalam bahasa kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita duk semayang puluhan tahun masih belum faham tentang solat. Imam duk baca Al-Quran yang sama lah, tak pernah ubah Quran hatulah daripada 1400 tahun lepas sampai ke hari ini. Tapi sayang kita masih tak faham tentang ilmu Al-Quran. Sedangkan ilmu bahasa Inggeris kita lahir-lahir tak berhenti cakap apa, pulun mengaji. Pulun kita ni praktis bagi boleh cakap bahasa Inggeris. Kenapa tidak kita usahakan dalam bahasa Arab? Bukan nak suruh semua boleh cakap Arab. Sekurang-kurangnya dalam bab solat ni, orang imam baca, kita boleh dengar pasal faham sikit tu cantik dah. Tak perlu faham perkata satu-satu tu dah payah. Saya sendiri pun tak faham semua. Tapi sekurang-kurangnya bagi imam baca, okey surah apa ni? Surah Wadduha wal-laili idza saja. Oh, surah Wadduha. Di antara surah ni Allah memuji Nabi SAW dan Allah nak pujuk Nabi dalam kesedihan kematian Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dalam peristiwa juga, dalam peristiwa Taif yang Nabi balik dalam keadaan yang cukup sedih, maka Allah puji Nabi. Oh, imam baca surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Oh, surah Al-Insyirah, sambungan daripada surah Wadduha. Ya Allah turunkan nak puji Nabi, nak pujuk Nabi SAW. Fa inna ma'al usri yusra. Oh, ayat ni Allah cerita apa? Dalam kepayahan, dalam kesusahan akan ada jalan keluar. Susah kat mana pun akan ada pelepasan dia nanti. Orang-orang faham macam tu tak apa tuan-tuan. Yang paling penting bagi segi ambil juzuk amma tu bagi faham. Okey, surah ni cerita apa? Sudah. Imam baca, orang-orang fokus tak dari mana. Antara sahabat Nabi namanya Abu Zurarah bin Awfa. Abu Zurarah bin Awfa ni seorang sahabat yang dia dengan Quran ni cukup dia faham. Dia cukup menghayati Quran sehingga kan tidak ada dalam naskah pun dalam solat dia yang tak pernah dia menangis. Allah. Mayang ni macam mayang. Sehingga kan Abu Zurarah bin Awfa dia menemui kematian sewaktu dia semayang. Allah Akbar, hebat. Mayang tu sampai mati. Nah, Sayyidina Abbas bin Bashir radhiyallahu anhu juga. Manis dia semayang kena anak panah dia tak rasa apa. 3 anak panah kena tuan-tuan, boleh duduk semayang lagi. Subhanallah. Sebab apa? Sedapnya dia kata dalam bacaan dalam ayat Quran yang dia baca kan tadi ni penuh dengan penghayatan sampai tak rasa dengan benda tu. 3 anak panah kena sekali dia cabut, dia letak sebelah, dia teruskan semayang. Kena lagi sekali dia teruskan semayang. Kena lagi sekali dia teruskan semayang. Sehingga kan ada yang mengatakan bagaimana Sayyidina Ammar bin Yasir boleh terjaga sebab darah merambu banyak sangat. Darah dah keluar banyak sangat sehingga akan menggerakkan Sayyidina Ammar bin Yasir dalam satu peperangan. Semayang ni dia, bila Sayyidina Ammar tanya, wahai Sayyidina Abbas bin Bashir, kenapa kamu tidak berhentikan solat dan kamu gerak aku sewaktu kena panahan pertama? Dia kata, mana mungkin aku memberhentikan solat yang aku baru mulakan membaca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan, dia baca surah Kahfi baru mula kena nak panah. Dia kata, bayangkan surah Kahfi ni orang bayang 110 ayat. Tak silap lah, saya cuba cek 110 ayat ni lebih setengah juzuk. Oh, panjang. Kena kali pertama tu dia tak mau berhenti, dia takut nak berhenti setengah-setengah ayat, dia tak mau. Dia berhabis juga baca. Allah. Kita agak-agak boleh buat macam tu kan. Allah Rabbi tak kali. Tu tengah semayang lipat mai lalu pun melompat kita tu kan. Lipat pula jenis jahat. Dia main kat depan, dia lambai tangan. Dia tak main terus masuk kain, dia lambai tu. Bagi isyarat. Dia main lagi selangkah, dia bye-bye sekali. Hai. Dia masuk dalam kain, kita perhati kat belakang, tengok tak ada kat belakang, masuk dalam kain. Tuan-tuan tengok atas limbat pun orang sekali. Tak gaduh anak panah dengan natang pun sudah kita Allah Rabbi kadang-kadang teruji kita.
Sebab apa? Yang pertama, tidak ada kefahaman dalam bab ibadah, maka kita akan buat berlebih kurang. Sebab tu tentang dalam bab kefahaman wajib kena tingkatkan. Dia bukan fardu kifayah, dia fardu ain. Tak apa ni kita duk buat hari-hari kewajipan kita. Sayang tuan hari ni masih banyak yang bermasalah dengan bab solat. Kalau duk semayang di hari tu macam-macam pasien jumpa lah. Allah. Dan ada yang takut jadi imam ada. Kita main di tepi dia nak minta jadi imam, kita tepuk dia lari. Kita tepuk dia lari senangkah di tepi. Kat long ni siapa? Pergi lagi tepuk dia lari. Kalau tepuk sampai ke hujung dia lari tadi. Macam-macam pasien kalau jumpa. Kalau yang jenis musafir gerak ni jumpa lah. Tiap bulan pergi Kuala Lumpur, tiap bulan pergi Langkawi, macam-macam pasien dia jumpa. Allah Rabbi, takut tuan-tuan. Mati dalam keadaan bab ibadah belum selesai, sedangkan puluhnya duduk buat ibadah tu. Puluh tahun duk semayang, puluh tahun duk puasa, puluh tahun duk keluar zakat, puluh tahun dah duk pergi umrah, duk pergi haji ni, tengok-tengok ibadah ni satu pun tak terangkat, tengok-tengok lah, duk buat lebih kurang. Kita nak buat lesen kereta ni pulun mengapai buku dia, buku pakai KPI ke apa, pulun baca. Oh lambang ni kena buat jadi, lambang ni kena buat jadi. Sebab apa kita berhajat pada benda tu? Kenapa tidak kita berhajat pula pada kesempurnaan dalam bab ibadah kita? Hari ini kita tengok macam-macam kemudahan yang mereka sediakan, teknik nak boleh faham Quran dengan masa singkat lah, nak buat. Mereka buat macam-macam. Kenapa tidak kita ambil kesempatan tu? Kalau boleh wajibkan sebelum kita mati ni, biarlah imam baca tu, kita tahu surah apa pun tak apa. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran. Oh, surah ni bagaimana Allah mempersoal manusia dan para jin tentang nikmat ni Allah berikan kepada kita semua. Oh, itu comel. Pokoknya tak hari dah tentang solat kita tadi. Ni kita dah tengah semayang, duduk fikir macam-macam. Sebab apa? Kita tak faham langsung tentang apa yang kita buat. Sebab tu dalam bab ibadah tolong pertingkatkan. Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi, dia ni sahabat yang dia akan berjalan daripada Mekah ke Madinah untuk dia belajar sahaja. Sehingga kan dia ni terlalu khusyuk dalam bab belajar, digelar kepada Abdullah ibn Abbas, yang sepupu Nabi ni Bahrul Ilmi, yakni lautan kepada ilmu-ilmu. Allahu Rabbi. Bagaimana daripada zaman dia kecil, Abdullah ibn Abbas ni dah macam ni dah. Zaman kanak-kanak dia duk pulut dah mengaji. Dalam satu majlis ta'lim tak nak masuk sebab kecil, tunggu di luar dia. Allahu Rabbi. Al-Imam Syafi'i sama juga. Bagaimana daripada kecil, umur berapa tahun tu mak dia sudah halau keluar dari rumah, suruh pergi jumpa dengan Imam Malik untuk belajar kitab Muwatta. Berjalan ratusan kilometer untuk nak belajar. Hari ini kita tak gaduh jalan, depan laptop pun boleh mengaji, masih lagi memberikan alasan. Dengan handphone, dengan ni semua boleh nak mengaji lah tadi. Tak boleh juga, tak gaduh jalan. Kalau suruh berjalan maka tak sampai. Masih lagi mencari alasan. Sebab tu akhir zaman kalau kita boleh kata, tak ada mengaji ustaz, pembohong besar orang. Kalau akhir zaman orang boleh kata ustaz, jauh lah ustaz pengajian tu, pembohong besar orang. Tak ada. Imam Bukhari berjalan 7 batu untuk nak dengar satu hadis. Dia dah menghafal hadis ni, dan dia dengar ada orang meriwayatkan hadis yang sama di negara yang jauh daripada tempat dia, daripada negara Bukhari jauh. Maka dia berjalan kaki pergi ke sana untuk dengar satu hadis ni, walaupun hadis tu dia dah menghafal. Allah. Maka malulah kita dengan orang-orang terdahulu yang mereka juga orang biasa, bukan para rasul, bukan para anbiya. Mereka orang yang biasa tapi dalam bab nak mencari ilmu, punyalah mujahadah mereka sampai tahu. Yang kedua, muslimin simak rahmati Allah, akhir zaman ini mujahadah kita dalam bab apa? Yang kedua dalam bab akhlak. Muslimin muslimat rahmati Allah, kalau kita tengok akhlak umat Islam hari ini sebenarnya sangat-sangatlah yang mengotorkan atau mencemarkan nama Islam. Populasi umat Islam 1.8 bilion di seluruh dunia, hampir mewakili 1/5 daripada populasi dunia hari ini. Tetapi bagaimana akhlak kita, orang tak takut langsung tengok kan, sehingga kan orang boleh mencemuh dan boleh membuatkan satu perbandingan yang tidak elok kepada kita. Tak boleh marah ke orang sebab apa? Inilah akhlak kita. Tuan-tuan, negara-negara umat Islam memang akhlak buruk belaka semua. Dalam bab rasuah paling tinggi negara umat Islam, Pakistan, India, bukan umat Islam, Indonesia, majoriti umat Islam.
Mesir majoriti umat Islam 90%. Malaysia majoriti umat Islam. Tetapi buka di web yang tentang bab rasuah baru dia keluar senarai itu 20 yang teratas ni hampir ke semua negara umat Islam. Ini sebab kita orang ukur itu. Memang betul propaganda barat, dia nak husnahkan, tapi itu juga hakikat yang kita terima orang Islam juga yang banyak dalam bab akhlak dia rasa. Sedangkan kita tengok akhlak Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah akhlak baginda Nabi SAW? Maka Aisyah jawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka sudah pasti akhlak sebaik-baik dalam pandangan makhluk adalah akhlak Nabi SAW. Tapi akhlak kita hari ini, Allah Rabbi dalam, tidak ada pun sejepis daripada akhlak kita ini yang boleh memberikan contoh pada orang kadang-kadang. Kalau nak ukur dalam bab mengaji, tak ada ke? Dalam bab mengaji kita tak lepas ni ke? Malas mengaji. Lebih di mesti FPDA kita tengok. Orang yang bukan Islam ni kuota dia pun sikit, tapi dia pun cukup kompit. Dalam saya punya fakulti dulu, Cina ada 2 orang ada tidak? India ada 3 orang. Tapi 5 orang ni dia boleh duduk dalam top 20. Padahal 5 orang ni pun 5 ni boleh duduk dalam top 20 di list setiap semester. Padahal 5 orang ni berkhatir orang ramai saja. Tapi 5 orang ni sudah cukup untuk kacau 20 orang yang terbaik dalam fakulti kami. Dalam fakulti engineering pun sama juga. Bukan ramai satu kelas nak jumpa seorang pun payah. Tapi seorang tu kadang-kadang dia boleh sebab untuk nak lawan yang Islam. Tak apa dalam bab ngaji kita masalah, buat lebih kurang. Dalam bab apa ni? Nak ukur akhlak dalam bab apa? Dalam bab kebersihan. Allah tuan-tuan, umat Islam lagi kabur. Tetapi di negara umat Islam yang tahu Timur Tengah, saya bagi contoh negara yang saya pernah pergi antaranya Mesir, Arab Saudi dan sebagainya. Mesir kalau kita pergi kotak tak kotak ni, baik dia cari dinding ni. Dalam tandas ni mereka sedia paip semua dak, dia cari dinding juga, punya bengok, patut dinding bokaran baru syok. Dia suka kencing di dinding. Ini satu dia punya tabiat yang memang tak boleh buat. Tandas terang-terang depan dia bukan ada pasal dia angkat jubah dia sakit preboh di dinding juga. Patut buat litar elektrik, bila ayak sampai kena apa? Baru clear tu. Dia cukup pun tu. Tuan-tuan duk pergi Mekah, Madinah, duk buat umrah ni. Kalau duduk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi memang tak jumpa sebab tandas dia bersih, setiap minit ada orang jaga. Tapi cuba tengok perjalanan, kalau perjalanan jauh-jauh sikit, di antaranya Mekah nak pergi ke Madinah. Biasa 10 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Perjalanan tu pergi minta kat Mutawi berhenti dekat tengah-tengah jalan. Abang nak pergi kencing. Tuan-tuan tengok, kotor nak mampu. Atau perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Taif, tuan-tuan tengok macam mana di tengah tandas dia. Allahu Rabbi, tuan-tuan tak boleh nak ambil contoh langsung. Awak saya baru ni dia buat jadi dia pergi seorang-seorang berantau 40 negara. Dia duduk di Mesir, doktor di Mesir. Jadi dalam tempoh 2 bulan dia pergi 40 negara. Dia pergi sebab seorang-seorang dia buat survival, dia seorang. Dia cabak dari sendiri pergi 40 negara. Dan dia tulis satu buku, saya baca dalam dia punya monolog cerita dia tu. Dia buat secara ringkas. Dia kata negara-negara umat Islam ni sebenarnya tak boleh jadi contoh pun dia kata. Dan dia kata negara barat sebenarnya dalam bab akhlak jauh lebih ke depan. Dia bagi di antara negara yang dia pergi, Denmark, Sweden, Switzerland, ni negara-negara yang dia sampai, UK, London, antara negara yang dia masuk. Dia kata negara mereka ni sampai ke satu masa dia tak ada tempat tidur. Bila dia pergi secara gamble macam tu ya, tak tidur hotel mahal, dia tidur di kaki gigi 5. Dan dia kata bila sampai negara barat ni, dia kata dalam tandas pun boleh tidur. Sampai dalam tandas ada wifi kata. Tu dia dalam tandas ada wifi. Sekarang duduk dalam tandas dia main Facebook, sejam tak keluar minta apa hendak. Sebab apa? Bersih dia pun. Macam mana dia kata kita nak sembang hadis tentang an-nazafatu minal iman dengan bukan orang Islam. Dengan orang yang bukan Islam kita nak sembang ni hadis tentang kebersihan, sedangkan kita yang mengotor. Mereka pula yang lebih bersih. Bila dia kata di Jepun, dia sampai Jepun naik taksi. Dalam taksi tu dia tengok waktu semayang dah masuk, dia habaq dekat driver taksi kata nak berhenti tempat semayang. Hak bawa taksi tu orang bukan Islam, orang kafir.
Jadi dia bawa dalam masjid, dia pergi ke masjid dan dia tunggu di kawasan masjid. Dia duduk dalam taksi. Hak kawan ni pun pergi ambil wuduk apa semua, next semayang. Turun daripada tempat semayang daripada masjid tu, tengok driver taksi ni duduk tengok mop lantai. Orang kafir dia ambil mop, dia pergi mop. Jadi kawan ni timbul soalan nak tanya macam-macam ni, tak apa tu dalam taksi baru tanya. Dia tanya, kenapa kamu pergi mop lantai tadi? Maka apa jawab driver ni, dia kata, tadi kamu ambil wuduk, ayak tu penuh melimpah. Jadi bila ada ayak ni, dia cepat mengotorkan tempat, dia kata. Bila orang lalu lekat tapak kasut, lekat macam-macam, jadi bila kering dia tak nampak sangat. Dia kata ayak tu jadi takut mengotorkan rumah ibadah kamu. Ini perkataan yang keluar daripada mulut orang yang bukan Islam. Tapi kita hari ni kencing pun tak corok, tuan-tuan. Kalau boleh buru dia piang pergi merata sampai pek ayak. Punya mengotor kita, tuan-tuan. Yang lebih kadang-kadang kesian, pergi masjid ni pintu tandas pun tak ada. Nak berak, nak kencing ni kena angkat pintu letak. Silap letak, bom atas kepala sudah lagi. Dalam duk berak kencing ni, tangan nak kena pegang satu. Sebab mak iyo lah nak kena kalapik tu. Orang main tolak situ, lawan tolak pula. Allah Rabbi kata. Engkau tak pernah jumpa macam-macam kalapik ni. Jangan duduk di tempat jauh. Tengok kawasan kita, malam ni tak ada kerja, buat rombongan ziarah tandas-tandas Masjid Surau. Tuan-tuan boleh tengok macam mana. Di situ boleh ukur akhlak umat Islam hari ini. Sedangkan kita berhimpun di Masjid Surau ni sehari 5 kali. Tuan-tuan pergi tengok di gereja, dia seminggu sekali. Sama ada hari Sabtu atau hari ikut pada agama Kristian atau Buddha, Sabtu dah. Tapi sehari dia pun boleh jaga punya elok. Jaga ni, kadang apa tak kicak suruh carilah habuk pun payah kan. Datang kerusi mereka, Allah tak ada. Ni kadang-kadang ada mimbar tik kicak penuh. Khotib dan nak khutbah ni kadang-kadang kena perhati tik kicak penuh ni. Penuh tu, tik kicak boleh buat lukisan pula. Punya pengotok. Mimbar jangan-jangan naik. Allah tak jangan. Naik, tak ada naik khutbah. Habis kuliah ke apa, orang bekat balik naik tengok atas mimbar. Macam mimbar ni comel lah sikit. Allah macam-macam tuan-tuan. Tambah minggu nak setahun 2 kali raya haji ni, raya Aidil Fitri saja lagi tuan-tuan. Kita nak naik tengok menyegang sopa kena elok terang berobok banyak. Ini 5 ketui atas 4 ketui ni kat mimbar dekat mikrofon pun ada. Allah Rabbi kita botok tuan-tuan. Tu akhlak kita tuan-tuan. Bersih tak bersih ni orang ukur. Nah, walaupun orang tak gaduh tengok tempat kita sudah. Orang pilih rumah dan nak boleh ukur tak. Jadi ni bersih tak bersih akhlak dia punya. Dengan tu ya tuan-tuan. Dan maka betulkan benda ni. Saya bulan lepas pergi Kuala Lumpur tuan-tuan. Sakit perut tak sangka. Sampai di surau tu cari tandas. Sampai tengok tandas dia kunci je buang tu. Jadi bila kunci ni kita tak ada pilihan ni, kena cari tandas ni juga. Sebab tak lepas ni dah nak tahan. Jadi nak masuk lah kereta, kalau masuk pakai harus lah. Tak boleh lah, dah berdiri pun tak boleh duduk lah. Duduk lah dia. Jadi kita ni pun cari Betiak di AU3 tu banyak, Masjid Surau tu banyak. Jadi berjalan kaki 200 meter ni pergi jumpa surau lagi. Jadi habis kita khutbah hajat apa semua ni, balik ke surau tu, buka jembat kita. Habis kuliah ni, saya tanya pihak surau, kenapa kunci surau? Kenapa awak dikunci tandas? Dia kata, Ustaz, kami nak jaga kebersihan surau je pun. Tuan-tuan, tu pula jadi. Tuan-tuan tengok, tak gaduh payah. Saya kata ni, tuan-tuan kata merapu pula, pergi tengok sana. Akhlak kita tuan. Dan Nabi cukup menekankan dalam bab ni. Disebut dalam banyak hadis, dalam bab kebersihan saja begitu banyak. Apatah lagi dalam bab akhlak seharian kita, lagi-lagi dah banyak Nabi tekankan. Satu hadirin muslimin muslimat dan mati Allah, balik kita cek balik akhlak kita yang mazmumah kita betulkan, bawa kepada mahbudah. Walaupun nampak benda tu payah, kita duk biasa marah, kita duk biasa cengih, tiba-tiba nak ubah payah, tapi cuba buat tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada seorang yang cukup bengih, bila mengenal Islam hati dia cukup lembut. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab setiap malam dia akan menangis daripada waktu Isyak sampai ke waktu subuh. Dia akan beribadah sepanjang malam dan akan menangis sepanjang malam. Sedangkan dia ni cukup ditakuti dan digeruti. Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita Allah tak garang mana pun, tak garang antara mana pun, tuan-tuan. Garang dekat 2-3 orang tu ya, tak garang dekat tempat kerja ya. Kenapa sombong dengan Allah? Ubah tuan-tuan, pelan akhlak, takkan nak bertemu dengan Allah, tak
Takkanlah kita nak dibangkitkan di yaumul mahsyar, nak berada di bawah panji Nabi SAW dalam keadaan akhlak kita hari ini. Nak jumpa dengan Nabi nanti ni, takkan nak bawa dengan akhlak yang macam ni. Akhlak yang cukup kat apa dah elok ni, takkan nak bawa dengan ni, tuan-tuan ni. Ubahlah pelan-pelan akhlak kita. Mulut kita ubahlah dan cakap dengan tak elok. Itu semua akhlak tu. Nah, dan yang ketiga kata Nabi SAW disebut dalam hadis ni, perubahan kita yang mujahadah kita dalam bab kemaksiatan yang sedang berlaku. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, Allah datangkan macam-macam benda dalam bulan 10 saja, macam-macam benda Allah datang. Puting beliung tak berhenti. Malaysia ni saintis dah habaq dah, bukan kawasan perkembangan angin. Sepatutnya tak berlaku pun puting beliung. Mereka buat kajian lah. Tapi bila main kuasa Allah, Allah nak datangkan amaran, tak perlukan sebab pun sebenarnya. Tak perlukan pada pengakuan daripada sains pun, tak perlu pun. Tsunami, dia dulu mereka kata 10 tahun lepas, orang Malaysia ni negara yang geografinya sistematik, yang memang takkan kena. Tiba-tiba datang tsunami yang ribuan kilometer Allah boleh datangkan. Tengok puting beliung tetap 5-6 kali dah main di Padang, mula pi Al-Ustaz tu, pi belah Kuala Lumpur, di sini kawasan kita, Allah Rabbi tak berhenti. Rumah pun dia terbangkan jadi apa dekat kita benar. Ni semua ni apa ni? Inilah amaran. Kalau kita buka dalam Al-Quran, Allah menceritakan umat yang terdahulu 25 rasul ni, 24 rasul yang ada dalam Al-Quran, 25 termasuk Nabi SAW. Penceritaan tentang umat yang terdahulu ni, maka Allah cerita bermula daripada mereka diceritakan bagaimana mereka mula mengingkari Allah, dan bagaimana Allah mendatangkan utusan, bagaimana keadaan mereka ingkar pula kepada utusan. Barulah Allah datangkan amaran dan Allah hantar bala. Ada peringkat dia. Maka kita hari ini Allah dah hantarlah utusan 1400 tahun lepas, dan utusan itu dah lama meninggalkan kita dari segi jasad. Dah 1400 tahun lepas kewafatan Nabi, maka hari ini datang rahmati Allah, kita kembali dalam keadaan ke masyarakat jahiliah balik, kembali mengingkar Allah, kembali melakukan pada perbuatan mungkar. Maka konsep yang sama, metod dan kaedah yang sama, Allah datangkan pula amaran. Tetapi selepas amaran, kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah akan datangkan bala yang memusnahkan semua kaum yang terdahulu. Adapun kita akhir zaman, bala yang akan datang, hari penghujung yang akan datang ni, berarti musnahlah dunia dan alam semesta. Tak ada dah penggantian, kaum yang baru, kita yang terakhir. Maka kita pada peringkat mana ni? Peringkat amaran Allah Rahman bagi. Dengan hari ini punya maksiat, macam-macam jenis punya maksiat ni. Hak merepek yang seolah-olah mencabar hukum Allah pada. Baru ni keluar mahkamah rayuan membenarkan transgender. Orang perempuan boleh berpakaian laki dah, orang laki boleh berpakaian perempuan. Tok Imam lepas ni gambar nak try pakai telekong, boleh dah mana? Boleh dah. Kan Tok Imam ni lah, orang tempat lain lah. Maklum-maklum ataupun suami yang mungkin dulunya isterinya kecil, yang badan boleh pakai baju kebaya. Jadi bila los isteri dah XSL, baju tak boleh nak pakai, kebaya, baju kurung. Balik nanti boleh esok pergi tempat kerja pakai baju kebaya yang suami. Tak sana. Sebab mahkamah rayuan ni buat keluar satu undang-undang yang cukup bengong, yang seolah-olah mencabar hukum Allah. Sedangkan perlembagaan kita dah kata negara Islam. Bila kata negara Islam, sudah pastilah mahkamah syariah duduk di atas sekali. Tapi bila mai tengok akhir zaman, mahkamah rayuan boleh mengatasi keputusan mahkamah syariah. Boleh pula tuan-tuan. Allah Rabbi. Yang kita kalah, yang kita cukup terkilah, hakim yang Islam, peguam yang membela kes ni Islam, orang yang minta memfailkan kes ni untuk dibuka juga adalah Islam. Inilah yang kata orang Islam sendiri yang sedang mencabar hukum Allah. Maka selayaknya kita dah kena terima bala, tuan-tuan. Layak sangat dah. Allah Azam. Undang kita memang tengok kesian atau tak kesian. Saya 2-3 bulan lepas buat pertemuan pelajar-pelajar Mesir dari semua balik. Kita buat perhimpunan, buat alumni. Buat di Sedim, di Gulir Sedim. Jadi di Sedim dia ada tempat yang pondok yang terbuka, dewan terbuka untuk BBQ. Jadi kami sampai ramai lah. Duduk dalam 15 minit,
geng-geng ni buat mai. Geng-geng pondan depa pun buat alumni kat Kalu kat depa pun. Ramai depa. Jadi menjadi depa ni kalau duduk seorang tu dia tak jadi. Biasanya tapi duduk ramai dia jadi pelik. Dia jadi pelik. Jadi kita tu tengok dia jadi Allah tak lepas pergi tu. Yang tak tahan tu dia pakai seluar dalam. Seluar dalam mau pakai, dia pakai baju dalam. Laki. Ni rengkung besar dah kita ni. Allah tapi dia duduk pedok besoklah pada cakap dah pedok lah cakap ni nampak ni. Lepas tu jadi dia turun mandi. Turun mandi tu kami mau nak turun tak mau duk fikir tadi kalau depa lemah nak turun selamat kata. Betul biar lah kan. Betul tak apalah depa mandi kami pun pergi mandi belakang sikit. Mandi belakang sikit tuan-tuan duduk dalam 10 minit mandi tengok dia jerit ni tuan-tuan. Lebih pada kita ni. Bunyi tujuh tuan-tuan. Pondan tak pondan dengan jerit tuan derah juga. Tuan-tuan kita tak marah. Itu sifat yang kadang-kadang daripada Allah lahir pun lahir yang mereka dah dapat sifat lembut. Tapi janganlah sampai berpakaian perempuan jangan. Saya ada seorang kawan yang si tahanan ni dia pulur masuk di tahanan semata-mata nak bagi kerat dan dia berhasil. Walaupun tak kerat semua tu nampak lepas tapi cara dia tu nampak berbeza. Bila dia nak tu boleh. Depa ni pula dah lembut dah pergi berkawan dengan bini tu pula bakat dalam satu. Lah pergi ubah pula pergi cucuk pungkok melebeh kau orang perempuan betul pula Allah tuan-tuan serabut tengok. Tolong tuan-tuan ni akhir zaman ni tengok. Semua cabat hukum Allah. Allah dah kata perempuan yang menyerupai lelaki, lelaki yang menyerupai perempuan ini golongan orang yang terlaknat. Kalau ada anak-anak kita yang cenderung ke arah tu tolong betulkan. Jangan kita bawa benda tu. Saya pernah baca satu tesis yang bab ni dia kaji bab ni. Khilafah dia bermula dari zaman kecil-kecil dia pun. Sebab kajian menunjukkan budak-budak baby ni sampai umur 4 tahun dia tak tahu jantina dia. Tuan-tuan bagi apa semua demi. Tuan-tuan pergi pasar raya tengok dia anak patung pun dia kira anak. Kereta tuan-tuan bagi dia kira anak. Dan saya tengok kawan saya sendiri, saya pergi di rumah yang lembut tadi ni, saya pergi di rumah dia, dalam bilik ni penuh anak patung. Saya tepuk dia kata padan lah jadi lembut. Ayah dia tahu panggil apa kat dia, baby. Jantan rumah kita panggil baby, maulah anak tak jadi lembut. Sebab tu kata bi'ah ataupun sekarang anak-anak tu penting. Tengok anak tu kawan dengan tu tolong kita jaga. Jaga dia bukan tak pergi kawan kau, bagi dia kawan campur dengan orang yang lelaki macam dia. Main bola, walaupun dia tak minat, beli kosok bola, biar angkat dia, tak apa. Dah lama insya-Allah. Ni dibagi anak patung, anak jantan bagi anak patung. Anak perempuan dibagi benda perang. Jadi dia pelik. Baca firasah dia tu bermula dari zaman kecil dia tu. Umur 4 tahun dia confuse. Dia ni lelaki ke perempuan dia mula cari identiti dia sendiri. Tolong jaga. Nah, tu maksiat hari ni dan punya cabang untuk Allah kata orang ni. Jemput tu wrestling WWF WWE main Malaysia Big Show The Rock semua pokok ramai tengok ingatkan tak ada buat di stadium tertutup harga tiket RM700 nak tengok orang lawan pakai sepeda RM700 kan RM700 ni boleh-beli story sepeda berjenis pakai. Tapi sebab apa? Bila kecenderungan masyarakat dia berhajat pada pegawai maksiat, dia tak kira apa dah. Dia tak kira murah ke, mahal ke, jauh ke, dekat ke, payah ke, ribut ke, dia akan pergi. Bola kita tengok hujan pun dia tunggu. Masjid ni ada bumbung tapi hujan lari balik. Dia kata hujan bahaya. Lah kan duduk dalam bumbung. Di stadium tak apa hujan pun tak apa. Dia kata kita ni fan yang fanatik, kita kena berjiwa apa semua. Dia pula ni. Kita tengok sebab apa? Kecenderungan. Sebab tu kita tak pelik umat yang terdahulu para sahabat boleh berjalan ratusan kilometer sebab nak pada ilmu. Sebab apa? Himmah waktu tu, kecintaan mereka kepada ilmu, maka dia akan berkorban apa saja kepada ulama-ulama yang terdahulu. Syekh Somad Palembang dengan Syekh Muhammad Syekh Daud antara Syekh Muhammad Somad Palembang, bagaimana dia pergi ke Mekah dengan naik sekarang, naik kapal layang. Naik kapal layang, naik pelan-pelan sampai ke sana. Sebab apa? Himmah, keinginan cenderung ke arah ilmu. Ada tuan-tuan rahmat Allah, kita hari ini cuba melihat benda maksiat ini banyak sangat. Saya kemarin dulu tadi sebelum bila foto pukul 12 kita tengok program Malaysia hari ini. Wanita hari ini. Saya tengok pengacara dia tuan-tuan sedangkan tu seluruh agama. Dia penjemput ustaz macam ceramah, dia pun tu seluruh agama dia panggil.
Tengok pengacara ni tak pakai tudung, dengan rambut kalorin, dengan pakai skirt, separuh skirt ni atas lutut ni. Timbul satu persoalan tentang inilah akhir zaman manusia seolah-olah mencabar Allah. Dalam program agama dia boleh pakai macam tu. Ustaz ni duk syarah kat agama, dia boleh pakai macam tu. Oh, boleh lihat ustaz tu tuan-tuan ni. Nak komen kan tak komen sama banyak ni. Saya tu nampak kalau saya lah yang dijemput tu perasaan Allah menyolok kita tuan-tuan ni. Dengan cara pakai tu Allah Rabbi. Sedangkan program agama MH17 terempat hari tu, dia boleh seminggu pakai bagi elok, semata-mata nak menghormati jenazah yang berkorban. Kenapa kamu tidak boleh menghormati undang-undang Allah? Hang tu dia akan disaksikan oleh ribuan, jutaan orang yang tengok televisyen. Seorang tengok boleh dosa dah bayang ratusan, berpuluh juta, berpuluh ribu orang tengok ni. Berapa dosa yang akan dapat dalam program agama pula. Ustaz macam mana hukum dia? Paling buruk baru tahu yang kali ustaz tu pegang dia bok. Program agama. Kalau program masakan dengan orang, oh tak apa silakan, bukan membenarkan. Tak nampaklah sangat ni menghina terang-terang. Slot agama, dia tak pakai tudung, dengan pakai skirt, baju ketat, jemput ustaz. Ustaz pun tu dia bergegak ni. Songkok tu kira nak jatuh dengan nak masuk tu sama banyak ni. Allah Rabbi berkati kata akhir zaman seolah-olah menghina. Dia campur habis halal haram ni semacamnya. Dia tak kira apa lah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok hari Jumaat, tengok wanita hari ni. Sebelum dia khutbah dia dah okey 12, dia sudah akan 11.30 lebih kurang tengok. Seluruh agama dia tu. Wah, Rabbi kadang-kadang tengok. Anda tahu program agama, hormatlah sikit. Sopa main masuk masjid, walaupun dia tak tutup aurat, tapi masuk masjid kan adab dia ada. Ni program agama, hang tutuplah bagi elok. Bukan membenarkan untuk dia buka, haram tetap haram. Tapi tu slot agama. Bila campur macam tu, bagaimana anak-anak kecil? Dia nak tengok, oh slot agama boleh pakai macam ni. Mula tertanam satu perkara yang negatif dalam kepala otak dia. Maksudnya dia kata, oh dia dah aurat pun boleh duduk dalam tempat agama. Dia main dah. Sebab tu tak pelik hari ni. Dengan macam-macam kes berlaku, tak pelik. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam bab maksiat ni banyak sangat. Jangan kita seolah-olah mencabar Allah. Allah boleh nak hapuskan kita, tuan-tuan. Takut kita ni, sebab tu dihapus, dimatikan dalam keadaan bawa benda maksiat. Nah, maksiat tu buat lama mana nak buat ni. Nah, tengok sampai dalam rumah Allah bawa benda maksiat ni, tak tahu punca. Curi dalam rumah Allah, merompok dalam rumah Allah, samu dalam rumah Allah, burn duit masjid, macam-macam berlaku hari ni. Allah, yang kita dah dengar saja pun pening lah. Dalam bulan 10 tu paling banyak kes kecurian dalam masjid tu dengar. Paling banyak. Dan saya salah seorang, bukan saya seorang curi, salah seorang yang kena curi. Ni saya sebut nama ni tuan-tuan. Kalau kata saya bohong, tuan-tuan bicara. Tuan-tuan bicara masjid yang saya sebut, tuan-tuan telefon tanya betul ke. Minggu pertama bulan 10, surah Perwajar Burud kehilangan 20,000 lebih PA sistem macam tu. Esok ni khutbah Ustaz esok orang, jadi mereka terpaksa pinjam PA sistem daripada banyak pak ni, pinjam sebab duit tak ada. Hak mai pinjam tu esok kena curi juga, punya jahat tu lah. Minggu kedua di taman Adi Padang Serai, Masjid Al-Najah, saya khutbah di sana. Habis khutbah, kelak-kelak tuan-tuan, kasut kena balas. Jadi tahu 3-4 kasut dah kena curi ni. Ni tak tentu lagi tu. Tak boleh kira ni. Main muka barak belakang. Balas. Saya keluar hindar Allah. Tunggu kasut ni pun mati tu. Saya keluar tak balik ke gaya. Dia panggil ustaz-ustaz nak ambil pakai kasut ni. Tak apa. Kecil pula kaki. Kalau kena balas kau memang tak main dah. Allah Rabbi tuan-tuan. Saya sebut dalam kuliah yang baik tuan-tuan ambil, yang buruk tuan-tuan tinggal. Dia buat tu. Kasut saya baru beli sebab saya nak balik masjid. Saya beli kasut baru. Kasut saya baik pula, dia ambil ke dia. Kasut dia buruk, dia tinggalkan saya tuan-tuan. Jahatnya manusia hari ini. Dia tidak kira dah. Rumah Allah pun dia boleh melakukan pada perbuatan maksiat. Minggu ketiga masjid Sungai Seluar boleh. Habis dia khutbah, pengurusi buat pengumuman tuan-tuan, masjid kita semalam dipecah masuk lagi sekali. Masuk pada ayat dia ni apa? Bergerak dah kena cek. Cuma dia kata semalam agak teruk sebab bila dia masuk duit tak dapat banyak, dia menyebar, dia rosakkan semua tabur masjid. Astagfirullahaladzim. Dan saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak yang main curi ni agak-agak Islam ke tak?
90% kita yakin kata Islam. Kalau orang India lalu ke masjid pun kita dah tengok pelik orang Cina. Jadi biasanya orang Islam ni macam ni. Biasanya macam tu lah. Jarang sangat. Minggu keempat sama juga ni Masjid Pematang Pok, Masjid Batu ni. Saya khutbah bulan 4, minggu keempat. Habis habis khutbah, tiap khutbah tu bubuh bab tu kan. Bab mencuri dalam masjid, maksiat, curi sampai tak kira tempat dalam negara, semua kita bubuh tu. Dan doa ni tuan-tuan, hak ada riak apa dah ni? Ingin pula macam mana pelepuk kata tak terdang. Nak abang kalau masuknya depa ni waktu tu nampak macam insah dah. Habis khutbah AJK Masjid Maibang Ustaz. Tadi tak bubuh cengih dah. Tapi Mahat Tafiz Ibnu Sina dalam duk khutbah tu tabung depa kena balas juga. Astagfirullahalazim. Ini kata akhir zaman seolah-olah sedang mencabar Allah. 2-3 minggu lepas dengan Masjid Matang Jagut dipertangkap curi tu. 2 pagi pencuri tu main tahu daripada mana? Daripada Bali. Main naik motor abang ipar adik ipar. Ni bukan 6 jahanam, 2 jenis jahanam. Ada abang ipar adik ipar kakak pergi curi. Main daripada Bali. Punya tu nak main curi. Mungkin mereka ni ada KPI juga kot. Kawasan Bali dah balai habis dah, kita pergi merantau kawasan baru, pergi ke kawasan Bantampur pula. Allah Rabbi melalui Islam kita tuan-tuan mencuri dalam rumah Allah. Di Sungai Dibuang, tuan-tuan tahu dia buat apa? Tengah duduk semayang, orang tengah duduk semayang, dia tarik kipas buat pelari. Jadi bila tarik macam tu, mengejut, blackout. Ditarik pintah dan blackout. Jadi orang duduk cari ni, tengah duduk semayang, sampai habis semayang orang tak tahu. Duduk cari, tengok dah, tak ada masalah pun. Dia tendang lah, bila tarik mengejut gitu. Tengok kipas kena balas tengah semayang, boleh balas kipas. Patut biar syok kerana mampu buat situ. Nah, jahatnya manusia hari ni sampai tahun ni. Dalam rumah Allah pun boleh curi. Jadi tak pelik dah di luar ni duk berlaku kes curi lah, samun, rogol. Kalau dalam masjid pun orang boleh buat benda tu. Kita duk tengok cerita polis story, dia duk tembak polis sebab apa? Dia nak cabar polis. Mak-mak rempit lalu roblok lepas kambing merung sebab apa? Sebab dia pun nak cabar orang yang buat roblok. Jadi hari ni orang mai buat maksiat dalam rumah Allah ni, apa tujuan dia? Nak cabar hukum Allah. Ni akhir zaman ni. Dulu tak pernah dengar. Dulu jarang kita dengar curian dalam masjid. Masjid boleh buka dulu. Tapi hari ni kalau buka dengan ni. Hak ni pakai esok ustaz main tekah. Tak ada, hilang. Mimbar ni kalau boleh cabut, dia cabut. Dia tarik dengan kereta. Habis. Borai tinggal satu, dia duduk atas kursi pun tak ada silang. Jadi serupa cerita tu. Ya, yang balik sampai 1 lori buat pelari, kita berhenti kita apa? Bapa hujan dapur. Balas semua kalau boleh sampai ke tayar buruk nak lari ni. Ni hari. Baru tuan-tuan jangan masa pelik. Tugas kita apa? Tugas kita yang tanggungjawab kita, setiap orang wajib mujahadah kepada benda ni. Jangan kita termasuk dalam golongan orang yang turut serta pada perbuatan melakukan pada benda-benda maksiat. Sedangkan dah ramai yang buat, maka kita lah golongan yang nak counter benda ni, golongan yang nak lawan benda ni, golongan yang melakukan pada amal kebaikan yang mudah-mudahan mengkafarahkan dosa pada dosa yang sedang berlaku. So hadirin rahmati Allah, jadi nak masuk sekalian dulu insya-Allah. Dia 8:45 dah jam lebih. Jadi mungkin ini pertemuan yang terakhir. Saya akan kembali ke Mesir pada 2 bulan ini. Jadi mohon maaf siap-siap kalau mungkin sepanjang pertemuan kita hampir setengah tahun ada terkasar bahasa tinggi suara atau kata pada pihak itu kelemahan pada pihak anak. Jadi kalau berasa hati nak minta maaf, minta doakan kepada musafiran ke sana, anak isteri dan anak-anak dalam keadaan diberikan kesihatan yang baik, selamat pergi dan selamat balik. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang kita akan jumpa lagi. Kalau panjang umur. Tapi kalau umur tuan-tuan pendek, maka tak jumpa lah. Dia 2 kemungkinan, sama ada saya mati atau tuan-tuan semua mati. Itu je lah. Jadi kita doakan, kalaulah pertemuan kita memberikan manfaat, doakan akan ada lagi pertemuan tersebut. Dan kalaulah tidak ada manfaat, maka kita doakan biar adalah pertemuan di syurga yang lebih bermanfaat insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan dan keaifan ilmu yang berjaga. Mohon maaf kalau mungkin sepanjang pertemuan tak kira bila pada duduk sembang sebagainya, kalau terkasar bahasa itu kelemahan juga maksudnya. Yang baik tuan-tuan ambil, yang buruk tinggal kat sini. Melainkan kasut saya jangan duduk tiba tu pula.
Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.